بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pengajian kitab kita dalam tajuk masih lagi dalam tajuk syarat sah barang yang kita nak beli ataupun barang yang kita nak jual, syarat sah barang dan harga. Kita akan sambung syarat sah yang keempat daripada 5 syarat sah yang dinyatakan di dalam kitab kita ini. Syarat barang ataupun harga yang kita nak melakukan transaksi ini mesti ada 5 syarat. Yang pertama, barang yang sah dijual ataupun dibeli itu mestilah barang yang suci diri dia. Yang kedua, mestilah barang itu ada manfaat di sisi syarak. Yang ketiga, mestilah barang itu mampu diserah. Dan yang keempatnya malah ni, iaitu barang itu mesti dimiliki oleh penjual. Barulah sah dia jual barang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, barang ataupun benda yang diakad itu dimiliki oleh oleh orang yang berakad dengan milik yang sempurna, dipanggil mulku tamun. Di dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, milik ini dia ada 2, ada milik yang sempurna dan ada milik yang tidak sempurna. Jadi syarat sah jual beli mesti milik sempurna. Seseorang itu memiliki barang yang sempurna, barulah sah dia jual. Sekiranya barang itu bukan milik, belum menjadi milik sempurna dia, walaupun dah menjadi milik tapi belum sempurna, maka dalam mazhab kita tidak sah jual beli barang yang masih belum milik sempurna kita. Contoh dia akan beri 2 contoh di bawah. Dari itu tidak sah jual sesuatu barang yang belum diqabad. Ini contoh yang pertama. Ada 2 contoh. Dari itu tidak sah jual sesuatu barang yang belum diqabad. Belum diqabad. Yang ini belum diterima ataupun belum ada di dalam tangan. Jadi salah satu daripada dia panggil syariat yang ditetapkan untuk pastikan proses perpindahan milik itu berlaku secara sempurna, langkah yang terakhirnya ialah qabad ataupun menerima barang itu secara praktikal, iaitu dengan tangan, iaitu menerima secara real, bukan menerima secara majazi. Jadi langkah pertama jual beli, berlakunya transaksi ijab dan qabul. Selepas berlakunya penyerahan milik, iaitu penyerahan barang daripada penjual dan penyerahan duit daripada pembeli, maka langkah yang kedua mesti terima milik secara dia panggil secara perbuatan, secara real, secara betul-betul. Mesti terima. Penjual mesti menerima duit,
pegang duit, dan juga pembeli mesti menerima barang secara real ataupun secara yang hakiki yang dipanggil qabat. Jadi itulah dia nama dia perbuatan qabat. Qabat ini tu pun satu istilah di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Qabat ini menjadikan syarat sah. Dan mazhab berbeza tuan-tuan. Mazhab Syafi'i ini dia nak qabat yang hakiki. Adapun mazhab lain sah sekiranya qabat yang majazi. Qabat majazi ni maknanya dia tak terima betul. Dia belum lagi menerima, tetapi dia dah melakukan transaksi, dah ada ijab, dah ada qabul, tetapi belum dimiliki secara sempurna. Dia belum pegang lagi duit tu. Duit tu masih belum pegang. Itu dipanggil penyerahan secara majazi, diakui sah oleh mazhab lain, Maliki dan Hanafi, tetapi tidak diterima di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Baik, itu secara asasnya ada dua langkah untuk pastikan proses penyerahan milik antara penjual dan pembeli secara sempurna. Dipanggil milik sempurna. Jadi dua langkah ni tuan-tuan. Langkah pertama dia panggil penyerahan milik belum sempurna. Iaitu langkah pertama kita melakukan ijab dan qabul. Penjual kata saya beli, penjual kata saya jual barang ini dengan harga tersebut, pembeli kata saya beli barang ini. Itu langkah pertama. Dia panggil apa? Dia panggil penyerahan milik yang belum sempurna. Penyerahan milik yang belum sempurna. Langkah yang kedua, nak menyempurnakan milik secara hakiki, secara real, mesti qabat. Yang ini mesti menerima dengan perbuatan. Kalau barang itu boleh pegang, maka kita mesti pegang duit dan kita mesti pegang barang itu. Barulah dinamakan milik yang sempurna. Cuma akan datang kita akan sebut tuan-tuan, cara qabat dalam mazhab Syafi'i dia ada dua. Cara qabat ataupun cara milik dengan perbuatan dalam mazhab Syafi'i ini dia ada dua kategori berdasarkan kepada jenis barang. Kalau jenis barang itu barang yang boleh dipindah, barang yang makul, barang yang boleh dipindah. Satu lagi kategori barang yang tidak boleh dipindah, ghair makul. Seperti aset, seperti tanah tidak boleh dipindah, rumah tidak boleh dipindah. Apa lagi? Bangunan, jual bangunan juga tidak boleh dipindah. Jadi ada cara qabat. Qabat barang yang ghair makul, yang tidak boleh dipindah ini, tak boleh digerakkan ini, maka dia ada cara dia. Tapi kita asas dua malam itu kan kategori yang pertama, iaitu barang yang makul yang boleh dipindah. Barang yang boleh dipindah ini ada dua jenis. Satunya barang yang besar, yang kedua barang yang ringan. Mazhab Syafi'i dia detail. Barang yang besar dan barang yang ringan. Kalaulah barang yang ringan paling mudah untuk qabat. Barang ringan, macam air, gula, roti, ringan. Maksud tak perlu kita panggil usaha yang banyak untuk angkat dia. Tak berat pun. Sakat roti, gula-gula, air, bukan berat sampai 10 kilo, itu berat. Jadi kalaulah jenis harta yang boleh dipindah dan pula harta itu ringan, cara qabat dia memadai penjual menolak barang tersebut ke arah kita walaupun kita belum pegang, tapi kita boleh dah nak pegang barang tu. Dia anggap sah, dia agak ringan cara qabat walaupun kita tak pegang secara dia panggil hakiki, kita tak sentuh dia lagi, tak pegang secara hakiki, walaupun makna qabdun ini asal dia makna pegang qabdun ini. Tapi kalau barang ringan, dia mudah berbanding dengan barang berat. Jadi kalaulah penjual itu packing siap semua barang kita ini, dia pun tolak depan kita. Kita tak ambil lagi. Maksudnya tak sentuh lagi. Kalau barang itu ringan, dikira milik kita secara sempurna. Walaupun belum kita sentuh. Baik.
Yang kedua, barang itu berat. Kalau barang itu berat, maka disyaratkan kita mesti pegang. Kalau barang berat, mesti bergerak barang itu ke tempat kita dan mesti kita pegang. Itu barang cara kita qabak benda yang berat. Sebab itulah dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, di dalam kitab yang keduanya juga disebut kitab Bajuri Ibn Qas, itu bukan I'anatul Talibin, juga disebut. Contoh apa? Contoh jual kenderaan dan jual binatang. Ini termasuk benda jual beli berat, barang yang berat. Disyaratkan kena bergerak. Kena bergerak. Tak boleh kita pindah milik tanpa menggerakkan barang. Contoh tuan-puan, beli binatang. Langkah pertama jual beli. Selesai. Nak pindah milik secara real. Maksudnya nak qabak secara hakiki. Qabak secara hakiki, pastikan binatang itu bergerak walaupun selangkah. Dan kita pegang dia. Kita kena pegang dia. Lepas tu kalau perhati tuan-puan, cara orang jual beli lembu dulu, dia pegang tali. Dan dia tarik, kenapa dia tarik nak sebari lembu berjalan selangkah? Orang korban, langkah korban tu dia banyak, dia punya step dia, langkah-langkah korban tu. Tapi hari ni kita mudah saja sebab kita wakil kepada pihak pengurusan. A to Z wakil. Jadi simple lah. Tapi kalau tak wakil, kita buat sendiri. Pertamanya, kita akad jual beli lembu. Yang kedua, baru kita akad wakil. Sembelih kepada pihak tukang sembelih. Yang ketiga, kita wakil niat. Kita tak nak niat sendiri. Minta tukang sembelih niat. Itu akad wakalah. Yang keempat, wakil kepada pihak pengurusan untuk membahagikan daging kurban. Kita tak nak ambil pun. Kita panggil akad wakalah. Baik, macam mana kalau kita nak akad jual beli binatang? Akad jual beli lafaz, settle lafaz. Last sekali selepas saya belilah lembu ini seekor, contoh kita beli seekor. Harga dia 5,000 tunai. Selesai. Maka untuk pastikan kita qabak lembu itu, kita milik sempurna dulu. Lepas tu kita nak buat balik, okeylah. Tak nak buat balik pun tak apa, parking mana-mana. Kita mesti milik sempurna dulu. Iaitu kita pegang dan pastikan benda ataupun barang itu bergerak walaupun sedikit. Sebab itulah orang dulu-dulu dia tarik, pastikan lembu itu bergerak selangkah, barulah dinamakan perpindahan milik dengan sempurna. Kalaulah tak berlakunya proses qabak secara real, secara hakiki, maka dinamakan milik yang ghairat tam, milik yang tidak sempurna. Milik yang tidak sempurna. Dia panggil al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul litamalluk. Ijab dan qabul ini untuk apa? Tujuan dia untuk pastikan barang itu menjadi milik. Wal qabdu, dan bermula qabat itu lil milkitan, untuk milik sempurna. Yang tadi tamalluk, yang ni adalah milik sempurna. Ini jadi dua proses ini tuan-tuan. Satu proses pertama ijab qabul, pastikan milik yang tidak sempurna. Yang kedua, langkah terakhir qabat, pegang barang tersebut untuk pastikan milik sempurna. Kenapa kita bincang isu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, milik ada sempurna ada tak sempurna? Kerana tujuan dia, sebelum kita jual, pastikan milik sempurna terlebih dahulu. Kita dah akad ijab qabul, contoh ijab qabul dah lembu tadi. Tetapi kita tak qabat dulu. Tak milik yang sempurna dulu. Walaupun kita dah bayar, kita dah ijab qabul, tapi kita tak qabat dulu. Maka milik yang tak sempurna, walaupun milik kita, tapi belum lagi sempurna kerana langkah terakhir kita belum settlekan. Jadi tak sah dalam mazhab Syafi'i menjual lembu milik yang masih belum sempurna. Tapi mazhab lain sah. Jadi tak jadi isu. Cuma nak bincang mazhab kita dulu. Sebab kita majoriti masyarakat kita mazhab Syafi'i. Dia tak tahu pun mazhab Hanafi macam mana, mazhab Maliki macam mana. Kalau dia tahu sah pun, dia sah di sisi siapa?
Itu sah di sisi mazhab lain. Kalau belum qabah, mazhab lain sah. Mazhab kita tidak sah. Itu contoh lembu lah. Kenderaan pun sama. Baik. Ini contoh pertama. Belum qabah kerana belum sempurna milik. Contoh lain lagi tuan-puan. Dia contoh pertama ni dia cerita bab qabah. Baik, contoh lain. Contohnya kita beli beberapa barang. Kita beli barang, contohlah kita beli beras, ambil simple. Kita beli beras 1 guni. Kita bayar, saya belilah beras ini 10 kilo dengan harga RM30. Kita letak depan cashier. Benda tu berat. Kita tak pegang lagi pun. Kalau kita dah sentuh, pegang, letak depan cashier, milik kita lah. Cuma tuan-puan, halusi dan teliti dalam muamalah Islam ini, kena teliti. Kalau dah jadi milik kita, contohlah, bayar RM30. Dan kita pegang beras depan cashier tu, depan meja cashier. Kita dah pegang. Mana milik kita? Apabila milik kita barang tersebut, kita nak letak di mana-mana harta milik orang lain, wajib kita kena minta izin. Jangan letak ikut dam. Ini yang kadang-kadang kita hanya hantam aja harta orang. Melainkan tempat itu dibenarkan untuk letak. Tak jadi isu lah. Contoh meja cashier panjang, kita pergi Tesco, kita pergi mana panjang. Kita dah bayar beras kita ambil, kita letak balik. Kita nak ada tujuan nak pergi lain. Kalau tempat itu dibenarkan letak, tidak menjadi isu, tak perlu kita minta. Sebab mazhab dalam sistem muamalat tuan-puan, dia tidak boleh diambil kira dengan zon, kena minta. Zon tak boleh diambil kira. Maksud zon ni, tempat ni takkan tak boleh letak. Kita pengguna, kita customer, kena layanlah customer. Customer is the king. Takkan nak letak tempat ni pun tak boleh. Lainlah kalau troli, itu memang dia panggil qarinah zahirah. Ada dalil yang jelas, walaupun tidak ditulis, troli untuk customer. Tak perlu minta izin. Kenapa tak perlu minta izin? Sebab dia panggil dalam muamalat, dia panggil ada qarinah zahirah. Ataupun ada dilalah zahirah. Ada dia panggil penanda yang jelas bahawanya ini untuk pengguna. Boleh. Macam kita datang tuan-puan. Ni sistem muamalat. Sebab melibatkan isu harta orang. Kita nak guna harta orang, tak boleh kita berdasar kepada zon. Berat sangka hati, dia beri kalau aku minta. Tak dibenarkan zon. Dalam muamalat, dia kira nafsul amri. Dia kira real. Dia beri tak beri. Sebenarnya, dia benar ke tak benar? Kena kira sebenar. Tak dikira zon. Hanya di dalam ibadat sahaja dibenarkan zon. Ada yang ibadat dia lebih ringan. Sebab apa? Sebab ibadat dia tidak melibatkan hak manusia. Dia terus berhubung dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau melibatkan isu harta benda yang melibatkan hak anak adan, hak orang lain, Islam sangat rigid dan sangat tegas. Tak boleh berdasarkan zon. Jadi harta orang ni kena minta dulu kita nak letak. Sebab tu kena minta apa? Minta pinjam. Boleh tak saya nak pinjam tempat 20 minit saya nak letak barang saya? Dia kata boleh. Baru kita boleh letak. Sebab tempat itu tidak ada tanda yang jelas boleh diletakkan. Contoh lain tuan-puan, kita datang ke surau. Di surau tu ada dilalah zahirah. Dia panggil ada qarinah zahirah, penanda yang jelas harta bukan untuk mubah, bukan untuk siapa-siapa parking. Dia dah tulis pengurusi surau. Dah ada signboard pengurusi surau. Ada signboard imam. Ada signboard Bilal. Kita pergi hantar tempat imam. Imam datang merata nak cari parking. Itu tunggu lama tu imam. Mana tak sampai. Tok Bilal dah qomat lama dah. Tu imam tak sampai-sampai. Kenapa? Kerana parking imam dibedal oleh orang. Oleh jemaah. Jemaah dia ingat macam harta dia. Dia kata surau bukan hak imam. Ini hak semua. Ya. Surau bukan milik imam. Surau bukan milik makmum. Tidak ada sesiapa pun. Surau ni dia panggil mubah. Sebab tu tuan-puan datang, tak perlu minta dengan tu imam. Tak perlu minta dengan pengurusi. Pengurusi, saya nak parking 2 minit, boleh. Main sedap je duduk, menyandar mana-mana. Macam hak dia. Sebab di surau harta mubah. Harta tidak ada milik sesiapa.
Macam masjid, tidak ada milik sesiapa. Boleh kita letak di mana. Tetapi kalau kita pergi rumah orang, harta itu milik tuan rumah. Tak boleh kita nak parking ikut dam, tak boleh kita nak duduk ikut dam. Malaikat tuan rumah kata, sila duduk atas cushion, sila duduk di bawah, sila duduk kiri, sila duduk kanan. Kalau dia sila, itu dipanggil jelas qarinah zahirah yang menunjukkan dia benarkan tempat mana-mana. Jangan kita pandai-pandai duduk ikut suka kita. Itu harta milik dia. Kita kena ikut kebenaran yang dia benarkan guna di mana saja dia guna. Kenapa? Kerana dia benarkan kita duduk di mana, dapat pahala kepada dia. Dapat pahala kepada tuan rumah yang menerima tetamu dan juga membenarkan tetamu untuk duduk di mana-mana. Ada perkiraan dosa pahala, perkiraan pahala. Jadi contoh yang kita nak cerita kepada tuan-puan, kalau milik kita sah jual. Contoh kita dah milik beras tadi, kita boleh jual. Datang kawan kata, oh stok habis dah beras. Aku minta lah, kata rumah aku tak ada beras. Oh, dia boleh juga, dia kata, rumah saya dah banyak lah. Kita boleh jual. Kenapa? Dah milik kita. Sama ada kita milik dulu baru letak dia depan cashier, dah milik dah, boleh jual. Tetapi isu yang poin yang kita nak cerita tu kan, kalau masih belum milik sempurna tak sah jual. Contoh macam mana? Contoh kita bayar dah beras itu satu paket, dan cashier dah letak depan kita, cuma kita belum pegang. Kerana bukan barang ringan. Kalau barang ringan sah walaupun kita belum pegang. Tetapi oleh kerana dia jenis makul yang berat, bukan makul yang ringan, maka tidak memadai kalau sekiranya kita tak qabat secara hakiki. Mesti kita pegang. Kalau kita biar kat situ, kita pergi cari stok lain, tiba-tiba kawan datang nak beli, kita jual. Maka jual beli yang tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain sah. Kenapa? Kerana mazhab lain lebih ringan, lebih mudah. Tapi mazhab Syafi'i dia agak lebih, dia agak rigid ataupun agak ketat dia punya syarat-syarat dia. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dari itu tidak sah jual sebelum barang yang belum qabat. Dia dah bayar dah tapi belum qabat sahaja, tidak sah. Kerana apa? Kerana belum sempurna milik. Bukan belum milik, tapi belum milik yang sempurna. Apabila ijab dan qabul baru milik. Tapi wal qabdu dan qabat itu lil milkitan, untuk milik yang sempurna. Perkataan qabat itu asal maknanya pegang. Ini nak cerita syariat qabat dalam mazhab kita. Perkataan qabat itu asal maknanya pegang. Maksudnya di sini sudah diterima, dipegang dan diambil alih. Diterima ni diterima dengan perbuatan, dipegang dengan perbuatan dan diambil alih. Kita pegang benda tu, tu dipanggil qabat. Apabila qabat barang kita, maka kita sah. Contoh yang kedua, contoh yang tak sah. Poin yang sama tuan-puan, tapi contoh yang kedua. Poin dia, nak jual mesti milik sempurna. Kalau milik tak sempurna, tak sah jual. Contoh yang pertama, tak qabat. Dah ada ijab qabul, belum qabat. Tak sah. Yang kedua ni, demikian jua, begitu juga. Jadi sama juga dengan isu pertama, tak qabat. Sama ni wajah syabah dia dari sudut mana? Apabila wakadzalika, dia akan ada wajah syabah. Sama ni dari sudut sama-sama tak sah transaksi ini. Isu pertama, jual beli barang yang belum diqabat. Isu yang kedua, jual beli barang orang lain yang tidak izin kepada kita untuk jual. Kita pandai-pandai jual, nak tolong. Orang kita kan suka tolong tapi tak kena gaya. Suka tolong tapi tak kena gaya. Dia tolong jual barang milik kawan dia. Ni banyak berlaku di pasar-pasar malam tuan-tuan dulu. Zaman mula-mula 16 tahun dulu, awal-awal saya berniaga tuan-tuan, saya biasalah pergi ke show ke karnival besar-besar. Samalan tak pernah lah. Jadi karnival besar-besar ni Putrajaya dulu pernah sampai, tahun bila tak ingat, tahun 2000. Karnival usahawan desa KUD dulu Putrajaya.
Jadi apa yang berlaku depan mata kita tuan-tuan? Kawan kita duduk sebelah-sebelah kan? Sebelah-sebelah ni kawan pergi solat. Apabila kawan pergi solat, kawan tak pesan kepada kita, kalau customer datang tolong jual. Tak pesan pun. Datang customer, kita pun tahu harga. Customer tanya berapa ni? Kita kata, tuan dia pergi solat. Tak apa-apa, cik nak yang mana? Kita tolong beli, tolong jual. Tak sah. Ini dinamakan jual beli fuduli. Demikian juga, tidak sah jual fuduli. Nama tuan-tuan, fuduli ni jenis nama jual beli. Fuduli ni nama jual beli. Kita tengok, kita tak perlu bincang dari sudut makna fuduli. Dari segi makna bahasa, kita turuh ke makna bahasanya melebih-lebihkan barang orang. Itu makna fuduli, asal fadlu. Tapi kita terus tengok dari sudut makna syariat. Fuduli dari sudut syariat tuan-tuan, dari sudut istilahnya, dia panggil menjual barang milik orang lain yang tidak diberi izin kepada kita. Jual barang orang bukan milik kita. Ataupun paling ringkas bahasa kita ni, jual barang yang bukan milik kita. Tak sah. Mana contoh jual barang yang bukan milik sempurna kita? Contoh yang kedua, iaitu jual barang orang yang orang itu tidak wakilkan kepada kita. Zon tidak dibenarkan. Memang biasanya orang tu pakai zon. Dia kata kalau minta takkan dia tak bagi. Tolong ni. Tolong dia jual ni. Kalau kita tak tolong, berapa dah rugi dia? Kalau kena 3 customer dia pergi solat, dah berapa puluh ringgit dah dia rugi. Kan kita ni bantu dia. Ya, tapi bantu kena ikut prosedur dia. Jadi jual barang orang yang tidak diizinkan. Kenapa? Kerana bukan milik kita. Iaitu jualan barang orang yang penjual itu bukan wakil. Penjual bukan wakil. Maknanya kita ni tidak menjadi wakil. Bukan kita ni diwakilkan oleh kawan kita. Itu dia wakil sah. Penjual itu bukan wakil dan bukan wali kepada tuan barang. Kalau wali sah. Wali. Contoh kita wali kepada anak kita. Harta anak kita, kalaulah kita nak guna untuk beli barang dia, sah kita guna. Contoh ni, anak kita ada banyak duit. Anak kita ni, kita nak beli apa-apa. Contohlah, kita nak beli handset untuk PDPR. Tak nak guna duit kita. Duit anak kita nak guna. Tapi di sini berjaga-jaga. Payah nak jaga. Tak boleh orang lain guna. Ni kena tahu sistem muamalah. Nak mengelakkan daripada pelanggaran syariat. Mengelakkan daripada haram. Apabila harta anak yang belum balik, tak dibenarkan orang lain guna. Tak boleh. Islam tak membenarkan. Sebab apa? Sebab harta dia hanya dia saja guna. Dia boleh bagi kepada orang lain. Tetapi kena balik. Barulah izin dia itu diambil kira oleh syarak. Tapi kalau izin wali yang tolong bagi pinjam harta anak yang belum balik kepada orang lain, tak sah. Itu kita akan belajar dalam bab pinjam. Dalam babul ariyah, bab pinjam. Dia ada isu yang khusus, iaitu memberi pinjam barang awam kepada orang lain. Dia panggil harta jihah amah. Dia panggil harta al-malum amah. Harta umum. Banyak harta umum, ada 2. Pertama, harta umum ni harta organisasi. Harta surau, harta masjid, harta syarikat, harta majikan, tu dipanggil harta organisasi, harta umum. Ada undang-undang nak urus dia. Yang kedua, harta anak belum balik. Termasuk harta amah. Dia panggil malun, dia panggil maliyah amah. Ataupun dia panggil jihah amah. Harta anak belum balik ni termasuk harta umum. Yang mesti dikelola mengikut peraturan. Maka basicnya tuan-tuan, harta umum tidak dibenarkan untuk beri pinjam kepada orang lain. Tak boleh. Sebab tu harta masjid mana boleh pinjam kepada orang lain. Harta surau mana boleh pinjam kepada orang lain. Tak boleh pinjam. Nak bagi pinjam surau, harta surau, kena harta dia sendiri. Walaupun jemaah, tak boleh. Kalau tujuan dia, tujuan peribadi. Kalau tujuan surau, tak apalah. Kenapa pinjam tangga surau? Sebab nak perbaik surau. Kenapa pinjam tangga surau? Nak perbaik rumah saya. Mana boleh.
Kan ini am, iyalah memang am, bukan untuk guna individu. Ini untuk am, bukan boleh guna untuk individu. Tidak dibenarkan untuk individu. Melainkan sewa. Sebab tu ada sewa. Boleh disewakan harta masjid, boleh disewakan harta surau. Itu disebut dalam kitab I'anatul Talibin dalam tajuk pengurusan harta umum. Tu tuan-tuan. Kita jarang mengaji tuan-tuan. Agak ganjil kalau kita cerita benda-benda yang kita jarang mengaji ni. Baik. Jadi anak belum balik, dia boleh sah wali dia jual walaupun anak belum balik ini tidak izin sah. Kenapa? Kerana kita nak jual harta anak belum balik mengikut maslahat yang dibenarkan. Ataupun kita nak beli, boleh. Tapi bahayanya apabila kita beli kena tahu guna. Maksudnya anak tu saja boleh guna handset dia. Dia tak dibenarkan untuk bagi pinjam kepada orang lain walaupun bagi pinjam kepada adik-beradik sendiri tidak dibenarkan. Sebab tu lagi mudah beli duit bapa. Mudah beli duit bapa. Sebab tu dalam kitab Sulamus Sibyan jilid pertama dan juga dalam kitab Zakat jilid ketiga. Sulamus Sibyan ni ada 4 jilid. Jilid pertama ibadah, jilid yang ketiga zakat. Apa yang disebut? Haram ke atas wali memberi makanan, mengambil makanan daripada anak belum balik yang milik anak, beri kepada adik dia. Contoh tuan-tuan, ini disebut dalam kitab Sulamus Sibyan. Ada orang bagi dekat anak kita yang tak balik lagi. Bagilah coklat, buah sebiji. Apabila dia bagi buah tu dia bagi bukan kepada ayah, dia bagi kepada anak, jadi milik anak. Jadi milik anak belum balik, dia tak sah bagi kepada orang lain, tak sah. Kerana nak sah kena balik, tu syarat dia. Syarat sah anak ini nak pindah milik kepada orang lain, dia nak hebah kepada orang lain, dia nak beri kepada orang lain, kena balik dulu. Kalau tak balik, tak sah dia beri. Melainkan harta bapak tak apalah. Ini harta dia sebab orang hadiah kepada dia. Ada pak cik datang bagi pada anak kita ini sebiji buah, dia makan. Tak habis makan, tiba-tiba adik minta. Adik minta yang siapa? Yang abang punya, bukan yang ayah punya. Yang abang punya. Maka haram kata bapak. Sekiranya membenarkan ataupun mengambil daripada adik itu, harta adik bagi kepada abang. Tak ambil buah dekat abang, bagi kata adik. Sebab itu solusi yang dibuat oleh musannif, musannif kata sayugianya, sepatutnya orang itu jangan hadiahkan kepada anak belum balik, hadiahkan kepada bapaknya. Mudah. Hadiah buah ni kepada bapak. Jangan hadiah direct kepada anak. Sebab tu kita tu pun kalau nak hadiah barang-barang ni, kalau nampak ramai budak-budak, boleh bagi direct kat budak tu. Cuma kalau isu-isu yang nampak dia boleh berebu, kita bagi ni berebu, bagi tu kat bapak dia. Ni saya hadiah kat bapak untuk anak. Apabila bagi hadiah untuk anak, jadi bapak bukan dia panggil hebah bisyarat. Hebah ni dia ada 3. Yang ketiganya ialah hebah biqaidin ataupun hebah bisyarti. Ataupun di nama lain hebah bita'yin. Hebah dengan menyatakan ta'yin, wajib ikut ta'yin dia. Kalaulah pak cik ni kata, ni ustaz saya hebah ke ustaz untuk anak, wajib kita kena ikut. Tak boleh kita beri kepada orang haram. Untuk anak saja. Sebab tu yang cantiknya kena ada dan. Kalau untuk anak dia tak boleh makan. Untuk anak saja. Kalau ada anak 5 semua dia boleh bagi. Tapi kalaulah dia kata dan, tu boleh. Anak dan lain-lain. Boleh. Itu kena ada dan. Itu cara kita nak bagi hadiah untuk memudahkan orang. Jadi hebah ini ada kategori yang ketiga, nama dia hebah bita'yin, hebah bisyarat. Dapat 10k, 10k duit hebah daripada kerajaan. Untuk apa? Untuk repair rumah yang landa banjir. Dia dapat 10k bukan untuk repair rumah, dia beli kereta. Maka perbuatan beli kereta tu sah tapi haram. Kenapa? Kerana ta'yin dia tu milik dia, tetapi orang dah bagi hebah pada kita, milik kita. Tetapi ta'yin tu wajib.
Memang sah, dah jadi harta dia, tetapi salah di mana? Salah di ta'yin. Dia tak ikut ta'yin. Orang yang memberi itu menyatakan syarat, guna duit saya untuk ini, saya nak pahala ini. Maka dia mengguna duit lain haram. Tapi sah lah, jadi duit dia lah. Cuma nak cerita haram saja. Baik, kembali balik contoh yang kedua. Fuduli. Penjual itu bukan wakil dan bukan wali. Dia wakil pun tidak, wali pun tidak. Kalau wali sah. Sah kita beli barang anak kita menggunakan duit anak kita. Sah. Bukan penjual itu bukan wakil dan bukan wali kepada tuan barang. Kenapa tak sah? Kerana bukan miliknya. Kerana dia jual barang itu bukan milik dia. Tak sah. Walaupun atas nama tolong. Kita tolong jual barang kepada kawan kita. Tak sah. Tak tolong kawan kita jual barang. Tak sah. Sekalipun diluluskan oleh tuannya. Ini pendapat qaul jadi. Sekalipun, walaupun lepas kawan kita datang, contoh dia pergi solat, sebelum dia pergi solat, dia tak wakil kepada kita. Kalau dia wakil, sah. Ni tak wakil pun, senyap je. Dia pergi solat, tinggal barang dia. Datang customer, kita tolong jual. Walaupun selepas dia datang, kita beritahu, aku tolong jual barang kau. 3 laku. Dia kata 3. Terima kasih. Suka dia, seronok. Dia benarkan. Tak sah juga qaul jadi. Sekalipun diluluskan oleh tuannya, dibenarkan, diizinkan oleh tuannya. Ini pendapat qaul jadid. Ini pendapat qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Tapi qaul qadim dalam mazhab Syafi'i sah. Baik. Jadi qaul muktamadnya tuan-tuan tak sah. Sekiranya kita tolong jual barang milik orang lain yang tidak izin kepada kita. Tapi qaul yang dhaif, qaul qadim sah sekiranya dia izin. Dia datang tu dia izin, sah. Tapi itu dhaif. Tetapi menurut qaul qadim, jual fuduli itu terhenti. Tengok dulu, terhenti ni mana tengok atas keredaan tuan yang empunya barang. Kalau dia datang dia izin, sah. Kalau dia tak izin tak sah. Apabila tak sah tak boleh guna duit tersebut. Jika ia meluluskan, luluslah. Jika ia izin, sahlah. Dan jika ia tidak meluluskan, tidak izin, tidaklah sah. Dipandang dari segi dalil, pendapat ini lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat. Kalau dalam kitab lain, pendapat ini lebih lemah. Pendapat ini lebih lemah. Yang kuatnya ialah tak kira izin tak izin, kuatnya berpendapat jadi, qaul jadi yang kuat. Last sekali tuan-tuan, contoh terakhir. Dia ada 3 semua contoh. Ini contoh terakhir. Contoh pertama, jual beli barang belum qabak. Contoh yang kedua, jual beli fuduli yang tidak diizin. Dan contoh yang ketiganya ialah jika seorang menjual harta mewarisnya seperti bapaknya disangkanya masih hidup, tiba-tiba nyata sudah mati, nescaya sah jualannya itu. Baik, yang ketiga ni tuan-tuan, dia berbeza sedikit contoh dia. Berbeza macam mana? Poin dia kita kena ingat, kata kunci dia ialah jual beli barang ini mesti barang itu barang milik sempurna kita. Milik sempurna kita. Beduk di mana tu? Kuat tak? Beduk kita? Oh. Beduk kita. Kuat. Ingatkan beduk surau sebelah. Dia kalau hukum menjawab azan, kalau jelas makhraj dia jauh, kita sunat jawab. Tapi kalau tak jelas makhraj, tak sunat jawab. Itu dia punya hukum. La haula.
Allah. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية بعثوا مقام المحمود الذي وعدتنك لا دخل. Baiklah sekali tuan-tuan, ini ni contoh dia berbeza sedikit yang dua contoh tadi. Contoh ni dia nak cerita kunci dia, kita nak jual barang mesti milik sempurna kita. Cuma milik sempurna tu pada zahir atau pada real. Itu nak ambil kira pula. Contoh yang ketiga. Milik sempurna kita dikira pada realiti yang sebenar, bukan pada zon. Dikira pada realiti yang sebenar, dipanggil dikira pada nafsul amri, pada real yang sebenar, bukan pada zon. Bukan pada sangkaan. Sangkaan ni bukan barang dia. Tiba-tiba barang dia jual sah. Kalau dia jual, kita lupa bagi contoh tadi tuan-tuan. Contoh yang popular. Dua contoh tadi tuan-tuan, ada satu contoh yang kita lupa nak bagi, contoh yang sangat popular, iaitu jual beli barang yang dicuri. Dalam dua contoh tadi tuan-tuan, contoh barang jual beli belum qabah, jual beli fuduli. Ada satu contoh lagi yang popular, yang kadang-kadang orang suka sangat nak beli barang yang murah ni. Dia tak tahu kenapa tak sah jual beli barang yang murah ni. Iaitu jual beli barang yang bukan milik dia. Mana contoh jual beli barang bukan milik tuan-tuan? Contoh dia ialah barang yang dicuri, barang yang dirampas, barang yang dirompak. Tak sah dia menjual kepada orang lain. Contoh tuan-tuan, pencuri, perompak, apabila dicuri, dia rompak, dia rampas, maka barang rampasan itu tetap menjadi milik owner, maksudnya milik tuan asal. Bukan milik perampas. Sebab itu tak sah jual beli barang yang dirampas. Kenapa? Kerana walaupun rompak, walaupun rampas, walaupun curi, barang itu tetap milik tuan asal, bukan milik pencuri. Tiba-tiba dia sapu barang orang, dia curi barang orang, dia jual kepada kita dengan harga murah. Maka kita beli itu tidak sah. Kenapa tak sah? Jawab dia tuan-tuan, kerana syarat sah nak jual mesti milik sempurna. Kalau milik tak sempurna pun tak sah, apatah lagi bukan milik dia. Dia sapu barang orang, dia kebak, pedah bedal barang orang, tiba-tiba dia jual. Dia rampah, lepas tu dia jual. Sebab tu sistem jual beli yang dilakukan oleh Islamic Bank, tak kisahlah bank mana pun yang mengamalkan produk syariah, produk syariah tuan-tuan, dia ada akad dia. Ni kita akan bincang akan datang dalam tajuk ribal qardi. Akan datang ada tajuk khusus dia, nama dia ribal jual beli, ada 3, dan ada riba hutang ada 1. Kita akan bincang tajuk ni, iaitu jual beli kenderaan dan jual beli rumah. Jual beli rumah, jual beli kenderaan. Beza di mana sistem konvensional dengan Islamic sistem ini? Beza yang pertama sekali ialah akad. Dia ada akad. Pena syariah dia create akad. Walaupun ND dia panggil official di bawah ni tuan-tuan yang berinteraksi dengan kita ni, dia tak cerita pun akad apa. Itu tak apalah, itu kecuaian di peringkat dia lah. Tapi dari segi pena syariah dah cantik, semak dah gubal. Ada akad dia. Ada akad jual beli hutan. Ada akad sewa, thummal bai'. Akad sewa kenderaan, thummal bai', akhirnya bayaran terakhir jual beli. Ada juga. Tengoklah mana-mana bank yang akan guna, sama ada dia guna akad jual beli hutan ataupun akad sewa. Jadi apabila tak bayaran 3 bulan tertunggak kenderaan itu, 3 bulan tertunggak, sama ada tertunggak bayar sewa ataupun tertunggak bayaran hutan. Bukan hutan pinjaman, tidak. Bukan pinjaman peribadi. Bukan pinjaman kenderaan. Bukan. Pembiayaan perumahan, pembiayaan kenderaan. Sebab tu disebut pembiayaan.
Kerana dia ada akad jual beli hutang. Bukan akad hutang, tidak. Dia akad jual beli hutang kepada kita. Ben ni tuan-tuan, Ben beli dengan syarikat kereta, harga dia 100k. Kemudian dia jual kepada kita dengan harga 150k secara hutang. Maka 50k lebih itu bukan interest. 50k itu keuntungan dia diambil oleh pihak bank kerana dia melakukan sistem perniagaan. Bukan berorientasikan tabarruk, bukan. Bank tuan-tuan, dia organisasi berorientasikan keuntungan. Dia bukan berorientasikan tabarruk. Bukan. Tabarruk ni maknanya membantu. Bukan. Dia kena tengok konsep dia. Islam menawarkan ada konsep tabarruk, ada konsep yang keuntungan. Salah satu akad yang dibenarkan untuk mengambil keuntungan walaupun berkali ganda, iaitu jual beli. Sebab tu bank, kenapa dia create akad jual beli? Kerana dia nak untung. Bagi 7 tahun, tiba-tiba nak sama cash 70,000, hutang 7 tahun pun 70,000 juga. Siapa nak bagi tolong kita? Dia pun nak berniaga. Melainkan ada orang jutawan boleh bantu, cantiklah. Ada ramai orang buat gitu. Kawan saya dulu di Kedah, ada hartawan tuan-tuan, dia tolong mana-mana yang tak mampu ni. Ramai dia bantu untuk guru pondok yang nak memiliki kereta secara cash. Tapi tak mampulah, dia orang mana ada selit gaji kan. Saya ingat 2-3 orang di sekitar Jitera tu, orang hartawan ni dia beli cash. Dia beli cash bagi tok guru, bayar bulanan. Itu cara dia bantu. Ini dia panggil tabarruk, bantu. Ada pun bank dia bukan konsep tabarruk. Dia berorientasikan keuntungan. Maka dia kena cari akad yang keuntungan. Akad keuntungan bukan hutang, tapi jual beli hutang. Hutang ini Islam tidak membenarkan mengambil sebaran keuntungan di sebalik hutang. Hutang 10k kena bayar 10k. Tidak dibenarkan mengambil sebaran interest, sebaran keuntungan di sebalik akad hutang. Kerana akad hutang dipanggil akad tabarruk. Akad untuk membantu orang, nak pahala. Bukan nak keuntungan lain. Maka kalau nak di sebalik, nak untung, pilih akad lain. Maka ada akad salah satunya jual beli hutang. Apa yang berlaku tuan-tuan, kalaulah tak boleh bayar 3 bulan, tak boleh bayar apa, tak boleh bayar tunggakan hutang. Maka apa yang berlaku dalam kontrak, bank akan ambil. Tetapi bank ni dia ambil tuan-tuan, dia tak akan jual tanpa deal dengan kita. Kenapa? Kerana itu milik kita. Walaupun dia pegang kereta kita, tetap milik kita. Dia tak boleh lelong tanpa sebelum dia buat rundingan dengan kita. Sebab itu bank Islam dan bank-bank lain yang menjalankan akad secara Islamik, dia akan panggil kita runding dulu untuk dia nak hutang dia. Dia akan jual. Maka apabila kita izin kepada dia untuk jual, barulah dia lelong dan dia buka tender. Itu cara yang ikut sistem sebenar. Baik, yang ni tuan-tuan, oleh kerana masa kita dah lewat sikit tuan-tuan, yang ni saya akan tangguh ke bulan depan kerana dia agak, contoh tu ada 2 saya nak sebut di sini. Contoh dia tuan-tuan di sini, dia nak cerita berkaitan dengan realiti milik kita, bukan zon. Dia ambil kira realiti. Ini dia agak panjang, ada 2 contoh. Contoh pertama, anak jual barang bapak yang dia sangka bapak dia masih hidup. Tiba-tiba bapak dia mati. Sah. Asal kalau bapak masih hidup, anak jual tak minta izin, tak sah. Kerana harta itu milik bapak. Dia jual, dia bedal kebah kenderaan bapak dia pergi jual. Tak sah jualan tersebut. Kerana dia tak minta izin dengan bapak. Tetapi ada isu yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin, sekiranya anak tunggal, tidak ada orang lain yang mewarisi harta pusaka, dia saja yang makan harta pusaka. Dia jual, dia sangka ayah dia masih hidup, tiba-tiba ketika berlakunya akad jual beli itu, ayah dia telah meninggal dunia. Sah jualan tersebut. Sangkanya bukan harta dia, tapi rianya harta dia sah. Ini akan datang kita sebut sekali lagi bulan depan tu. Dia ada 2 contoh. Contoh yang kedua, harta itu, dia sangka harta dia, tiba-tiba milik orang lain. Tak sah. Dia sangka ini memang lembu dia ni. Bertukar rupanya lembu orang. Tak sah. Kalau dia sangka harta dia, harta orang, tetapi rianya harta dia sah yang tu. Macam dia
Kasut dia lama dah orang curi. Selipar dia ni lama orang curi. Tiba-tiba dia tengok selipar yang sama dengan dia bedal. Waktu dia bedal, dia tak sangka milik dia. Dia kata, aku ni teringat ni, lama kasut aku kena curi, kena rembat. Ni nampak sama ni, kita rembat jugalah. Rupanya dia bedal harta dia. Dia bedal itu harta dia. Dia ambil tu, maksudnya dia ambil, dia curi lah. Dia ambil, dia jual. Ketika dia jual, dia sangkakan ini bukan harta dia. Tapi harta dia, sah. Tetapi haram. InsyaAllah kita akan bincang bulan depan. Wallahu a'lam. Sama. Jadi tak sah transaksi, bukan sahaja tak sah itu kepada penjual. Apabila transaksi itu tidak sah, melibatkan urusan dua-dua pihak. Pembeli pun tidak sah milik barang itu, penjual pun tak sah milik duit. Jadi kedua-dua tidak sah. Cuma insyaAllah akan datang kita bincang. Kalaulah kita tak tahu pun kita beli barang curi. Ini lain cerita. Contohlah pencuri ni, kita tak kenal dia ni pencuri. Holo ni ban. Handset ban. Handset, saya terdesak lah ban. Pakai handset. Handset cantik ni ban. iPhone ni. Kalau abang beli di pasaran ni, iPhone ni 4,000. Saya nak bagi 2 je kat abang. Kita tak kenal dia. Dan tidak ada tanda-tanda dia ni orang yang tak, mana kita tengok tanda ni orang boleh pakai ni. Tak ada lah nampak orang yang budak-budak pau ni. Tak ada. Kita pun beli. Rupanya memang dia pau orang lain. InsyaAllah akan datang. Yang mana? Oh, beli dengan penjual dengan wakil. Macam mana? Yang tu tak boleh. Yang tu kalau kita tahu bahawa ini bukan wakil, tak usah beli. Tapi kalau kita tak tahu, tak ada masalah. Pekat kita tak kisah. Kalau kita tahu wakil. Ya, bang. Waalaikumsalam. Oh. Lelong ke ni bang? Cik Mi tanya ni kereta lelong ke? Okey. Jadi orang tu buat loan. Dia buat loan mesti ada 120. Pokoknya kita sekarang banyak loan nak apa sebagainya. Jadi ada yang berlebihan dia interest ataupun yang pertama. Yang kedua, contohnya macam ada jualan semua misi. Ada dia 5,000, hilang bagi 5,000. Lepas tu, pasal kita ada macam kita uruskan, ada macam kononnya ada macam admin cost lah. Kita nakak RM300 untuk dapat, kalau makan, nakak tinggu, segala. Jadi kita jual dekat harga 500, 5,300 tadi. Boleh kan? Makak harga. Okey, soalan pertama. Kita buat pinjaman. Okey, kita ni bukan isu personal law ni. Bukan isu pinjaman peribadi. Dia kalau pinjaman peribadi, dia panggil akad qardi. Dia panggil akad hutan. Dia panggil berlaku di atas transaksi hutan. Jadi hutan ni dalam mazhab Syafi'i, dia nak disabitkan riba, ada syarat dia. Mazhab Hanafi Maliki ada syarat dia. Itu kita cerita detail lain. Cuma syarat mazhab Syafi'i ini dia agak ketat. Nak jadi bukan mudah untuk haram riba tu. Jadi dia ada syarat. Dia kena tengok. Kalau berlakunya syarat ataupun cukup syarat, maka jadi riba. Kita ringkaskan. Jadi kalau isu bukan pinjaman peribadi, bukan akad hutang, tidak. Bukan akad hutang. Tapi akad kita beli kereta ni. Beli kereta dengan Islamik cara bukan akad konvensional. Konvensional ni tak ada akad. Dia kalau konvensional, kita sendiri kena akad. Kena pandai. Dia tak ada akad. Itu beza. Orang tanya apa beza? Dia panggil fundamental, benda yang paling asas. Perbezaan asas di antara sistem konvensional dengan produk Islamik ni dalam muamalah. Asas sekali ialah akad. Itu beza. Soal nak pilih akad apa? Itu lain.
Akad dia banyak pilihan. Tapi asasnya ialah mesti ada akad. Kalau kita buat belian kereta, beli kereta, kita nak akad apa? Adakah kita akad jual beli hutan ataupun kita akad sewa? Hitab, sewa sumal baik. Okey. Yang kalau sistem Islamik ni banyak dia guna jual beli hutan. Tapi tak semestinya lah, tengoklah. Dia kadang-kadang dia buat sewa kemudian jual. Macam mana proses dia? Dia langkah dia panjang lah, tapi kita ambil yang asas. Ketika kita bayar tu, bayaran kita tu, baik sebelum kita bayar, sebelum bayar kan kita nak tahu lulus tak lulus loan tu. Lulus tak lulus loan, dia benarkan ataupun tidak kita berhutang. Tu yang nampak kita tu macam nampak berhutang tu. Kalau kita tak tahu nampak macam berhutang, sama je konsep dia. Sebab kita berhutang dengan bank. Kita berhutang dengan bank. Bank beri hutang dengan kita. Nampak konsep sama kan? Dengan pinjaman peribadi, dengan pinjaman kredit kenderaan, pinjaman perumahan, sama je konsep dia. Sebenarnya tak sama. Tak sama dari sudut mana? Dia nak tengok kemampuan kita ni. Sebab apa? Bank nak tengok, bank mampu tak bayar kepada kita, mampu tak beri kepada kita hutan, maksud hutan, jual beli hutan kepada kita dengan harga 150. Pasaran harga cash kereta kita 100 je, 1,000. Tapi kalau kita buat dengan dia loan, apa nama kita panggil saja, tak kertas saja. Pinjaman 7 tahun ataupun 9 tahun, sekarang ni buat 9. Jadi 150k. Jadi dia nak tengok kemampuan kita untuk dia lulus tak lulus, untuk dia benar tak benar, dia hutang kepada kita ataupun dia jual secara hutang kepada kita 150, nak tengok kemampuan kita. Apabila dia tengok kemampuan keuangan kita, dia benarkan ataupun dia lulus. Dia lulus berapa? Lulus 150k. Ada full, contoh full. Apabila lulus full 150k, tak kisahlah kalau tak full kita kena top up. Itu cara akad lain. Dia ada secara spesifiknya. Tak akan datang kita ajar semua. Nak top up tu macam mana pula kira. Akad pula macam mana kira. Tu lain. Kita umum dulu. Jadi contoh lulus full. 150 lulus semua. Maksud lulus 150. Dia beri kepada kita jual secara hutan. Dengan kemampuan kita dia tengok. Dan hutan itu bayar per bulan. Selama 7 tahun. Maka kita nak tahu. Lebih 50-an itu, 50k lebih itu, cash 100 saja. Adakah interest? Tidak. Itu keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Jadi halal. Kita faham, bila katalah kita dah tadi loan 170, tapi katalah kita bayar 3 tahun, kita dapat 9 tahun. Jadi bila bayaran balik sampai 9 tahun tu, dia tak jadi 150, dia akan jadi 170, dia akan jadi 200 contohnya. Jadi mungkin yang itu yang yang tu lain. Yang tu lain. Kalau ada penambahan, itu lain. Ada penambahan dalam mazhab Syafi'i, penambahan itu dia jual beli hutan. Jual beli hutan, ingat, jual beli hutan dia tidak berlaku riba hutan. Tetapi haram berlaku penambahan, dia panggil haram termasuk ilah lain, sebab lain. Bukan haram dengan sebab riba hutan. Ini jual beli hutan, bukan riba. Riba ni dia berlaku dalam riba hutan. Bukan jual beli hutan, dia beza. Riba hutan dengan jual beli hutan berbeza. Riba ni berlaku 2 tempat saja. Pertama, dalam jual beli ada 3 jenis riba dalam jual beli. Yang kedua, riba berlaku dalam transaksi hutan. Dipanggil ribal qardi, riba hutan. Tetapi mazhab Syafi'i haram. Kenapa? Haram bukan kerana riba, tetapi kerana termasuk mengambil duit orang lain tanpa hak. Itu haram. Kalaulah dia 7 tahun, asal kita buat 9, tapi dilanjutkan, contoh. Ataupun lambat bayar, dia akan cas. Maka cas itu bukan cara mengambil duit dengan cara yang tidak dibenarkan. Haram. Bukan riba dalam mazhab Syafi'i. Dia ilah dia berbeza. Haram tetap haram sama. Yang ni haram kerana riba, yang ni haram kerana mengambil duit secara fasidah, secara bukan hak.
Okey, situ Nombor 2 tu apa tadi? Lupa dah. Oh, makak. Okey. Makak keuntungan boleh. Contohlah macam Cik Mi sebut tadi beratus ribu je. Contoh berapa ratus je. Makak 300 je. Kos semua dimasuk dalam kos keuntungan. Kos transport, kos linguistik, apa nama ni, kos staff, kos premi, semua masuk dalam kos. Boleh. Cuma dibincang. Hukum yang pertama harus diletakkan keuntungan berapa kali ganda modal sekalipun, tak kisah, harus. Yang kedua, hukum yang lebih elok, lebih baik. Itu datang Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan eloknya, baiknya jangan lebih 3 kali ganda modal. Itu je. Modal kita 100, jangan jual sampai 400. Jangan di situ bukan haram. Dari segi lebih baiknya untuk menjaga keberkatan. Sebab di dalam Islam menyediakan, orang panggil jual beli ni, di dalam itu ada unsur-unsur kemanusiaan yang perlu kita jaga. Ada unsur kebajikan yang kita perlu jaga. Kita nak letak harga itu, kena ambil kira. Ada unsur-unsur kebajikan. Kena ada nak bantu juga pengguna. Jangan orang panggil hari ni kata harga Yahudi. Tapi boleh, harus dia nak buat harga Yahudi 3 kali ganda, 4 kali ganda, boleh. Modal dia tuan-puan RM10. Saya bab-bab ni saya tahu tuan-puan. Saya boleh tahu dah lama dah, hampir 6-17 tahun dalam production ni. Kilang saya di tempat saya buat produk saya 16 tahun dulu. Daripada dulu saya tak pernah tukar kilang yang sama. Di kilang saya ni, produk jutawan-jutawan yang lahir jutawan segera tuan-puan. Asal dia tempat kilang saya. Saya buat kawan saya, Datuk Zul. Datuk Vida dulu dia tak ada kilang. Datuk Alif Syukri tak ada kilang. Dia buat sekali lah kita orang. Cuma kita je tak nak selebriti je. Dia tu saya buat dulu daripada Datuk Alif tapi terkenal dia dulu. Kita jadi cak ayam sampai hari ni. Datuk Vida sebelum dia terkenal, produk Pamoga dia buat sekali kilang saya. Sebelah-sebelah saja. Maksud sebelah tu satu kilang, departmen satu. Dia bahagian Pamoga, saya tablet. Saya tahu dia punya modal berapa. Sebab kita punya deal. Datuk Zul pengarah, saya ni just panggil partnership saja. Modal RM10 tuan-puan, dia boleh jual harga 120. Bayangkan. Berapa kali ganda? 12 kali ganda. Tapi harus, saya nak cerita boleh. Harus. Cuma yang afdalnya, kata Imam Ghazali, jangan lebih daripada 3. Maksud jual lah 40, 30. Jangan lebih daripada 3. 40 okey. Ini bukan bedal 120 harga. Tu tuan-tuan Wallahualam. Sebab apa? Sebab nak kaya cepat. Tu je. Nak jutawan cepat. Sebab tu boleh jutawan cepat. Kita hak jual satu produk harga RM40 ni tuan-tuan. Itulah dia. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Tapi sekarang ni semua dia orang ada kilang. Boleh. InsyaAllah. Sekarang ni semua dia orang dah ada kilang dah. Datuk Alih ada kilang sendiri. Datuk Wida ada kilang sendiri. Syuaib sekali juga dengan Syuaib tu dia buat satu produk dulu tak jadi. Iaitu kopi Syuaib. Tak jadi. Adi Putra tu apa? Masih ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Adi Putra yang budak genius tu. Orang pengguna dia buat di kilang saya lah. Kilang tempat saya tu. Tak jadi. Orang nampak dia boleh pergi buat. Tak jalan. Banyak. Tapi yang jalannya antara jutawan-jutawan hari ni ialah Datuk Alih dengan Wida lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.